wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita sama-sama merakakan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini. Kita sama-sama membaca Al-Quran dan Al-Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, semuanya sihat. Kita masuk bulan tahun baru lah. Minggu pertama tahun baru, bulan baru. Minggu pertama lah ya. Alhamdulillah, belum jauh lagi. Jadi saya malam ni tak adalah nak bawa kitab lah. Kita nak bincang tentang kehidupan kita supaya kita dapat buat sedikit sebanyak perubahan, anjakan daripada tahun sebelumnya. Mungkin adalah kelemahan, kelalaian, kealpaan, kesilapan tahun 2021, dan tujuan kita membuat perancangan muhasabah ini, kita tidak akan mengulangi kelemahan tadi, kelalaian tadi, supaya tahun ini lebih baik, orang kata more better than lah tahun sebelumnya. Dan begitulah kita orang mukmin, tahun demi tahun maknanya harusnya meningkat lagi baik. Sebab tempohnya tidak jauh, lagi lama hidupnya, lagi dekat dengan kubur. Jadi kita kena buatlah persiapan. Walaupun ada yang muda pun, Covid yang muda pun meninggal pada. Jadi gitu tuan-tuan. Jadi malam ni kita sama-sama muhasabah tuan. Jadi sebelum tu, kalau saya ada buat catatan ni yang untuk tambah-tambah amalan lah. Tidak. Ini tambahan lah untuk kita ambil peluang lah, buat tambahan sikit pada tahun 2022 ini. Ini saya pergi yang pertama itu ialah bacaan ketika mendengar azan. Ada cukup ada banyak tak? Tadi hadisnya ada berbunyi man qala hina yasma'ul muazzin. Maknanya siapa yang mendengar ketika mendengar muazzin atau Bilal mengucap mengucap berazan. Jadi begini, kita jawab azan seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah, sallallahu Muhammadar Rasulullah, sallallahu Muhammadar Rasulullah. Sebelum Bilal pergi kepada hayya 'alas solat, sebaik saja selesai Bilal menyebut hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua itu kita sambung wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh radina billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kita sebut itu. Sempat saya dah buat, sempat. Biasanya Bilal mengambil masa dia nak pergi satu kan, ada gap, ada jurang, ada ruang, insya-Allah tuan. Cuma oleh kerana baru ni mungkin gagap sikitlah, insya-Allah. Tapi yang penting juga hadis ini menyebut ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Hadis Muslim tuan-tuan. Maknanya bila kita baca itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi peluang ada, kita sebutlah tuan-tuan. Bila Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua itu, sebelum Bilal melangkah kepada hayya 'alas solat, kita pun wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh radina billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Cuma zikir biasa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Untuk ini special, berbeza, sikit beza. Kalau kita zikir kan,
raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu zikir pagi petang kan. Kemudian tapi yang ini raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Bacalah tu, cubalah. Mungkin tak adalah yang kena benar dah ada, cuma kita nak susun saja. Asal la ilaha illallah dah ada dah. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh dah ada. Cuma sikit itulah radina billahi rabba. Kita reda lah Allah sebagai Tuhan kita. Kita reda Nabi Muhammad Rasul. Kita reda Islam sebagai agama kita lah. Maknanya apa perintah Allah Ta'ala kita reda. Wahyu daripada Allah Ta'ala, Islam, suruh ini haram, ini tak boleh, ini suruh, ini buat. Kita reda semua. Kita balik rumah tengok-tengok kereta kita jatuh di batang kayu jatuh, kita pun reda kan. Wah, alhamdulillah sebaik kereta dalam rumah terbakar lah gitu kan. Begitu reda. Tengok oh banjir mari reda kita. Reda lah tuan-tuan kan. Rasulullah pun reda. Pergi ke Taif balik, kena balik dengan batu. Dia tak marah kan. Dia reda. Duduk di Mekah, anak orang Mekah lahir di Mekah, dia pergi ke Madinah, reda nak pergi. Sahabat-sahabat begitu kan, tinggal bawa makanan bekalan pakaian, reda pergi sana. Begitu. Kan apa nama Siti Hajar kan, bila ditinggal oleh Nabi Ibrahim nak pergi balik, Nabi Ibrahim nak balik ke Palestin semula, tinggal dengan Ismail, Nabi Ismail kan. Siti Hajar ikut sekejap mandi kemudian dia kata aku reda lah dengan kemudian reda. Orang yang reda ni akhirnya di akhirat kita dekat mati disebut apa? Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Reda lah. Saya tak nak sebut yang itulah, itu cerita lain. Nak sebut malam ni ialah zikir yang kita boleh sebut sebaik saja imam muazzin Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, kita bersamalah wa ana, ikut sama-sama lah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah lagi radina billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itulah azan. Tapi pokoknya ini satu disiplin lah. Kalau kita orang azan kita duduk sambang macam kawan-kawan pergi masjid duduk di kaki lima ada orang azan sambang, tak ada lah ini. Kita maknanya bila azan kita ambil seriously lah, fokus dengan azan jawab. Lepas tu baru kita ingat, tidak terlalat begitu. Apa pun saya kalau tak ingat tempat tu saya sebut lah akhir juga pun. Sebab ini yang kata disebut sebelum hayya 'alas solah ini saya mengikut apa nama ambil daripada Ali Sabah apa nama yang orang Madinah pergi ke Indonesia tu, yang meninggal dunia tu, Covid tu, apa nama dia, saya tengok video dia kata situ. Saya bisa jumpa hadisnya, zahirnya begitulah. Bila kita dengar orang azan kita sebut wa ana asyhadu, tapi mungkin dengan merujuk kepada dia sebagai ulama kita ikutlah. Jangan percantik maknanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Sebab di sini pun wa ana asyhadu, saya makna dia aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang esa dan dia tiada sekutu baginya wahdahu la syarikalah, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba, serta aku reda Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama. Kita reda lah. Apa yang ditentukan suruh mari semayang, kita reda lah. Semayang subuh sejuk pun kita bangun, reda lah. Jangan kata apa lah subuh-subuh ni sejuk, tak ada, kita reda lah. Yang kedua saya kongsi malam ni ialah apa yang disebut, mungkin sebahagian di sini saya dulu saya dah sebut ni, cuma saya ulang lagi sekali lagi. Bila sahabat ni dia sembahyang di belakang Nabi berjemaah, Nabi menyebut sami Allahu liman hamidah, dia di belakang dia kata apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarak. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran, pujian yang banyak bagi Allah lah, yang elok, mubarak, yang berkat pada Allah Ta'ala. Lepas sembahyang
Nabi tanya, minal mutakallim, siapa sebut tadi tu? Nabi tanya. Dia pun ana, dia kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Maknanya ra'aitu bid'ata wa salasina malakan yaqtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Maknanya ada tadi kata Nabi, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba siapa sahaja dari mereka yang mencatatnya pertama kali. Boleh sebut tuan-tuan mudah ni tuan-tuan, malam ni risau boleh sebut. Sami Allahu liman hamidah, Imam Alim sebut, kita pun Rabbana walakal hamd. Kita biasa sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu confirm dah. Jadi malam ni tahun baru 2022 kita buat yang value added dah sikit. Tambah nilai ibadah kita, tambah pahala, tambah keberkatan. Kita pun tambah hamdan katsira, thayyiban mubarakan. Pujian yang banyak, kasir banyak, thayyiban elok, berkat maknanya. Itu sebut saya ikut saya Rabbana walakal hamd. Hamdan katsira, thayyiban mubarakan fi. Wa Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini itulah saja pada malam ini kita ringkaslah. Mungkin kalau kau nak bagi Cik Ali ke satu siapa dia ambil, jangan takut, adalah kawan. Tapi kalau tak ceritakan simpanlah. Dia kena cerita sikit. Tuan-tuan dan puan, begitulah kita berusaha dari masa ke masa untuk menambah amal-amal walaupun kecil tuan-tuan. Sebab kita hidup ni di dunia ada dua kehidupan. Kehidupan kita di dunia, alam dunia, dan kehidupan kita di akhirat. Kita ada dua kehidupan. Kita jangan fikir di sini saja. Sebab itu kita nak muhasabah, kita nak pergi ke akhirat, ada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal di selama-lama. Di sini tak lama tuan. Mewah ke, hebat ke, kereta besar ke, apa-apalah saya tak sebut lain-lain, maknanya kesenangan yang begitu tak lama kan. 70 tahun, 8 tahun habis. Dan dunia sendiri pun tak lama. Tempoh dunia ni pun tak lama. Dia akan pergi akan berlaku akhirat juga. Kiamat akan berlaku. Ni hidup kita pun tempoh. Life kita punya kehidupan, tempoh kita pun tak lama. 70 tahun, 80 tahun. Jadi kalau kita jadikan dia dunia ni semata-mata, tak solat, tinggal yang haram, tinggal yang wajib dan seumpamanya melakukan yang haram dan kerana nak dapat kelebihan mewah, kita akan rugi, tak ke mana. Yang hebat-hebat di dunia dulu pun tak ada. Firaun hebat, tak ada tuan. Namrud pun hebat, boleh Allahu Akbar, semuanya tak ada tuan. Jadi kalau kita tengok yang hebat-hebat pun tak ada. Yang kita kata yang latest ni siapa? Kamal Atatürk, hebatlah dia, pengambil alih daripada Kerajaan Osmaniyah. Buatlah Quran tulisan Turki, azan dalam bahasa Turki, Quran dalam tak ada. Akhirnya tak ada juga. Orang tak sebut dah sekarang, saya dah sebut. Jadi maknanya kenapa kita perlu buat muhasabah ini, membuat perancangan kehidupan, karena pada saya tempoh kehidupan kita terhad. We are limited dan our life kita tak lama. Jadi janganlah jadikan ini semata-mata nak hidup di dunia ini sahaja. Dan dunia ini pun segala isinya kalau kita bandingkan, dia kata Nabi SAW sebagai sayap nyamuk ya, tak besar, tak hebat. Kita katalah tak ada tuan-tuan, sikit yang berbanding dengan akhirat, berbanding dengan surga yang masya-Allah begitu besar sekali tuan-tuan. Jadi untuk kita hidup bahagia di akhirat, nak masuk surga, dia bahagialah di surga. Karena di surga tidak ada tempoh dah. Tidak ada usaha dah. Nak niat sampailah makan. Niat apa? Semua ada. Di dunia kita kena usaha. Even dia tertinggi pangkat pun dia kena usaha. Kena suap, kena apa kan. Di akhirat begitu tuan. Jadi memandangkan kehidupan kita terhad, dunia pun terhad, bagi kita akan kembali kepada Allah Ta'ala bila masa kita kena buatlah sedikit semokan kepada amalan kita. Walaupun kecil tuan-tuan, seperti ini, ataupun 10 ringgit, ataupun 5 ringgit, ataupun pagi-pagi tuan bubur dalam tamu tuan di rumah 50 sen, itu dikira amal soleh. Allah tidak akan biarkan tuan-tuan
Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi yang sebesar zarah sekalipun akan dikira semuanya baik. Jadi kalau kita tak ambil kira sekarang, bila masa kita nampak, sebab kita yang terhad, tempoh terhad, tuan. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi menyebut bahawa nikmat yang kita ada ni tidak kekal, dia akan hilang. Nabi menyebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 before 5. 5 be 5. Saya buat istilah begitu. Rebutlah 5 sebelum 5. Rebut ni pegang. Kita nak lemas duduk dalam laut, dah nak lemas dah. Mari penyelamat bagi kita baju jaket, life jacket ataupun pelampung. Kita akan pegang kemah-kemah. Betul tak? Itu nama rebut. Macam di Balakong, di mana bukit mana? Bukit Allahu Akbar. Di banjir di dekat Selangor kat Banting. Kecanggat. Mari lori bawa kalah. JKK-nya Jabatan Kebajikan Masyarakat kawal. Bagi tak bagi. Berebut nak ambil bekalan. Rebut tuan-tuan. Kalau aku tak rebut, orang lain rebut. Itu. Ni yang ni pun rebut. 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika. Muda kamu sebelum tua. Macam dah saja tua tuan. Kan menyesal lah bila tak. Dulu muda tu tak beli rumah betul jaya. Menyesal. Masa muda tu kena buat ni. Pada masa ni. Nabi kata 5 ni. Lepas tu Nabi kata sihataka qabla saqamika. Sihat kamu sebelum sakit. Kena rebut masa sihat ni. Masa sihat kita tak pergi sembahyang jemaah, masa sihat kita tak pergi majlis ilmu. Bila ada paralyze, sakit, kudus sana, tak nak boleh pergi. Tak pergi tu apa tu? Allah silaplah dulu masa sihat tu saya tak pergilah. Banyak kali dah kawan ajak pergi seminar kat Masjid Kursi, Masjid Puteri, ada majlis, tak pergi tuan. Masa sakit. Bila kita tahu nikmat ni tak ada, bila kita sakit. Nikmat sihat ini tidak disedari kecuali kita sakit. Kata Nabi, faragika qabla sabrika. Waktu lapang kamu sebelum sibuk. Ni sekarang lapang tu. Mari yang maghrib sekejap. Mungkin malam besok ada malam lusa, malam ada mengaji, kita mari. Masuk lapang. Kalau tak datang tu tak adalah ilmu ni. Ini yang kita datang, tuan-tuan ada di sini ni malaikat penuh mencatat ni. Seolah-olah kita mendirikan solat ni, nilai pahala ni antara duduk majlis ilmu ni besar nilai ni. Ini amalan-amalan ni yang kita nak bawa ke akhirat. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, rinaka qabla faqrika. Masa kamu senang, kaya sebelum fakir. Masa ada senang, sedekah, tolong orang, bantu. Bila dekat nak mati, ya Allah, tangguhkan mati aku sekejap ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau tangguh sekejap yang mati, aku nak sedekah, fa asaddaqa. Aku nak kurban, aku nak wakaf. Ada 5 belum beli belbot apa? Belum. Ada 5 kereta mewah kat saya nak bagi anak yatim sana, anak rumah tahfiz. Tapi nyawa duduk sini tuan. Nyawa. Jadi masa kaya, jadi saya nak menyebutnya. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hayaka qabla mautika. Ini semua orang akan mengalami. Tak kira dia datuk ke siapa dan sehingga dia orang biasa tak awam-awam apa jawatannya. YB ke tidak YB, dia akan mati. Jadi sebelum mati itu hidup. Jadi hidup ni kena gunakan. Jangan jadikan hidup ni tempat kita bermuara-lela, membuat macam-macam yang tak munasabah daripada kerangka Islam dan seumpamanya. Cari rasuah ke salah guna kuasa ke, salah guna balak ke tuan. Jadi kena hidup supaya hidup kita ini ada. Sebab bila dah mati tuan-tuan, siapa yang ikut kita? Yutbi'ul mayyita berapa? Salah tu. Yang ikut mayat tu berapa? 3 jenis, 3 grup kumpulan. Satu, harta kita. Yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, amal kita. Tanam dah ke bumi apa semua, tahlil apa semua, balik. Siapa balik? Isteri kita pun balik. Suami dia tersayang menangis pun balik. Ayah mak semua balik. Harta kita balik. Yang tinggal di sana, amaluhu. Inilah pentingnya amalnya. Masuk dalam kubur, amalan yang akan menyelamatkan. Walaupun kubur kita tengok fizikalnya begitu, tapi alam tu alam barzakh, ke alam dunia. Dia boleh besar. Kan dia ada cahaya malam, cahaya. Dulu ada buat sembahyang malam 2 rakaat di akhir malam. Rakaat ini di jawfil lail. 2 rakaat. Segala kubur dia. Mari malaikat tanya. Mari surah Al-Mulk tanya, tolong jawab.
kita kata, oh masa dulu aku tak sempat nak baca ilmu. Ini masa boleh baca, masa ada masa kena baca lah. Kena cari jalan lah. Maksud saya itulah bekalan. Belum lagi cerita di alam di pada masa. Jadi kita perlu kepada muhasabah diri. Yang ketiga, inilah nilai ini nikmat tadi tidak akan tekan dengan kita sentiasa. Muda tak ada, dia akan tua. Sakit, sihat, dia akan sakit. Kaya, dia akan senang. Ada kawan tuan, saya kalau ada kawan di sini. Saya duduk di kursi sebelah ni. Wan Datuk, kereta 5-4, 13 rumah. Di kursi 10. Sekarang naik motor, pakai helmet. Gigi sayur. Ada semua lah. Dia bukan pasal, tapi maknanya begitu. Kalau masa ada duit, masa senang ni kita tak buat, ikut upaya ni. Jadikan sedekah subuh tu satu yang wajib. Saya dulu kongsi dengan tuan-tuan shilling balik pasar borong Serdang kan. Shilling saya masuk ke, saya tak guna dah, saya pinjam atau tolak dalam. Tak banyak lah 80 sen ke RM1 shilling. Jadikan tabung. Penuh kotak apa nama? Bedok. Lepas tu bagi ke sekolah agama, tasbih ke, seri ke. Kita buatlah tuan-tuan apa yang boleh patut, sebab dengan Allah Ta'ala dia tidak sia-siakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Apa yang kita buat tu yang baik tu kita akan dapat di sisi Allah Ta'ala. Berbeza dengan manusia biasa. Kita begitu. Apa nama kita buat itu untuk diri kita. Kita infak itu, apa kata Nabi Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu infak itu fali'an fusikum, untuk diri kita, bukan bagi orang lain. Tuan-tuan bagi masa banjir pun 500 ke 200 tabung ni masa banjir, bukan untuk orang banjir, orang bukit orang Temeluk, untuk kita tu. Tuan bagi RM100 untuk kita. Fali'an fusikum wa man tufikum yang fusikum. Baik jahat yang kita berjihad itu untuk kita, bukan untuk orang lain tuan. Ini begitulah kelebihannya. Kita perlu sebab tempoh harinya tak masa tak lama. Hari berjalan. Semalam hari ni kita begitu tuan-tuan. Saya ambil seorang ulama dia menyebut Hasan Basri. Ya Ibnu Adam, innama anta ayyam, iza zahaba yauma zahaba ba'duka. Wahai anak Adam, dirimu adalah hari-hari. Innama anta ayyam, kita ni hari-hari. Semalam, hari ni, esok, hari-hari kita. Itulah hidupnya, hari-hari. Semalam, kemarin, hari ni, itulah hari-hari kita. Innama anta ayyam, iza zahaba, berlalu satu hari, maka berlalulah sebahagian ini. Ini dah berapa? Dah seminggu dah kan? Dah masuk 10 hari kan? 10 hari dah hari itu. Kalau umur saya 1 bulan 1 bulan ni 65, 66, 10 hari dah. Hari bertambah. Dia angka ni lagi besar angka umur, lagi dekat dengan kubur. Betul tak? Umur berapa sah? 32. Kecil angka dia, jauh lagi dengan kubur. Kata contohnya, ambil kita mati umur 70. Dia umur 32. Kecil lah 32. Tapi jauh kubur. Saya dah 65, 66. Ada 4 tahun lagi dia. Lagi besar angka, lagi pendek dengan kubur. Itu anak ayam. Hari-hari itu tak salah berbangga sangat dengan hari-hari itu. Sampai kita menyebut, saya begini. Tak ada tuan. Jadi bertambah hari itu, sepatutnya kita bertambah dekatlah kita dengan azab, dengan alam kubur. Jadi kita jadikanlah betul-betul lah, maknanya tahun baru tambah umur. Sebenarnya bukan tahu hari-hari bertambah umur kita tuan. Cuma kita ikut adahnya mahal hijrah, tahun baru, tahun Masihi, ada begitu tuan. Kita seorang Fakhruddin Ar-Razi tuan, seorang ahli mufassir lah. Dia kata dia pergi satu pasar, dia dengar orang tu duduk jual. Jom datang beli-beli, aku nak jual masa, dia kata. Datang, aku nak jual masa. Dia pun heran, ni apa hal ni? Nak jual masa. Dia pun pergi. Ni apa? Syekh, apa ada tu dalam bakul? Ais. Ais tu lama-lama dia macam masa lah. Ais tu kan, ais ketum besar ni ais. Duduk 1-2 jam dia akan hancur. Begitulah umur manusia. Dia pun balik daripada tu, dia kata apa? Balik daripada pasar tu, dia pun ambil beratlah tentang masa. Masa
Jadi masa ni kita, masa tadi ada 5, masa muda, masa kaya, masa senang, masa lapang, kan? Kena mendapat. Sebab dia masa ini terhad. Dan yang kedua, nikmat ni tak lama juga, dia akan pergi. Jadi kalau kita tak isi dengan amalan, dengan amal soleh, kita akan menyesal. Sebab yang kedua nak menyebutnya masa ini Allah SWT perintah kita, tuan-tuan, suruh kita merancang masa depan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah, renungkanlah, perhatikanlah, rancangkanlah, buatlah, fikir apa yang akan kamu buat besok. Apa besok tu bukan besok Wednesday, Thursday, Friday dah. Besok itu dalam Al-Quran menyebut ialah hari akhirat. Wadan itu ialah hari akhirat, tuan-tuan. Jadi kata Allah Ta'ala, buatlah bagi orang yang beriman. Hai orang yang beriman, orang yang bertakwa, kamu buatlah persiapan untuk hari akhirat, untuk hari-hari, maknanya termasuk hari akhirat lah, hari selain daripada hari yang pendek ini. Jadi kita kena buat persiapan. Wattaqullah, bertakwalah kamu dalam merancang untuk hari akhirat itu, hari-hari masa depan itu, dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maknanya hukum hakam yang ada di seumpamanya. Sebab itulah orang yang hebat, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang bijak, orang yang intelek, orang yang educated, orang yang bijaksana, dia berupaya merancang diri dia bebas daripada godaan nafsu untuk melihat masa depan dia. Dana, mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada sunnah Nabi SAW. Kita mungkin ramai orang intelek, ramai orang belajar, ada Harvard University lah, Melbourne University lah, Cambridge University lah dan umpamanya, tapi dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tidak bijak, kata Nabi. Orang bijak ini ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan dia untuk dia taat patuh hukum hakam Allah Ta'ala. Kita tak heranlah kalau ramai orang yang buatlah SCC, buat nama kapten dan seumpamanya, tapi kadang-kadang dia menyalahgunakan ilmu yang diberi Allah Ta'ala itu untuk kepentingan dia. Jadi itulah, tuan-tuan. Jadi dana ini ialah dia muhasabah, introspektif diri, menyuluh diri, melihat ke dalam. Apa aku dah 2021? Apa amal aku? Jadi tuan-tuan renunglah banyak mana kita dah buat ni. Jadi 22 ni kita tambahlah. Kalau sepanjang 2022 itu, 21 kita sembahyang sunat pun jarang-jarang, jemaah pun boleh sebulan bilang. Jadi 2022 ni kenalah rawatib pun begitu, tambah. Jadikan sunat-sunat, terutama subuh berjemaah tu kita force lah, kita disiplin diri kita. Sebab kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita nak bawa amalan-amalan. Sebab kita ada bank, kita nak bawa bank dunia, bank akhirat. Kita nak isi bank di akhirat. Bila sampai ke akhirat, ini bukunya. Itulah, tuan-tuan dan puan, kita punya tahun baru ini kita beramal. Dan orang yang bijak, kata Nabi, selain daripada dia muhasabah, dia melihat amalan-amalan dia juga wa'amila lima ba'dahu, dia beramal. Dengan amal-amal dia akan membawa dia kehidupan di akhirat. Ini, tuan-tuan, termasuk kita semua Jumaat, kita belajar, kita tolong orang, bantu orang dan seumpamanya, tuan-tuan. Jadi itu sebab itu kita kena merancang, kita kena guna masa kesempatan yang ada ini. Janganlah kita betul-betul hanya mengejar dunia semata-mata. Lau ya'lamun nas ad-dunya, kalau manusia tahu dunia ini sebenarnya kecil ya, halus ya, tuan-tuan. Tak besar banding dengan akhirat, tuan-tuan. Kecil, ni kecil, remeh, tak ke mana, tuan-tuan. Kalau kita menjadikan dunia ini hanya di sini saja. Biarlah orang bukan Islam, orang kafir, orang yang tidak ada agama, begitu. Tapi kita orang yang beragama, yang yakin dengan misi kehidupan kita, kalau mencapai keredaan Allah, kita punya visi kita nak dapat redha Allah, visi kita nak dapat surga Allah. Dan kita kena buat apa? Kena buat allazina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Dengan itu saja. Dan lain-lainlah, wal asri
demi masa manusia dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Itu tuan-tuan. Pokoknya beriman dan beramal soleh. Itu tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, iman hebat tak hebat. Tukang sihir Firaun, kan? Seluruh tukang sihir Firaun dia hebatlah dia. Percaya kepada Firaun ni Tuhan apa semua. Tapi bila dia tengok sihir Nabi Musa, bila dia tengok tongkat Nabi Musa, ular itu makan semua ular-ular. Dia kata ini bukan sihir Nabi Musa, ini daripada Allah. Dia beriman dengan Allah Nabi Musa. Dia beriman pagi, petang dia dipacung, di palang. Kan betul? Tapi dengan sikap dia sebelum dia kufur dengan Allah Ta'ala, hari itu dia beriman, akhirnya dia ada jamin masuk surga. Iman itu boleh menjadi prasyarat untuk masuk surga. Iman kepada Allah itu untuk menjadi prasyarat untuk kita diterima amal soleh kita. Itu tuan-tuan, iman penting. Carilah iman supaya iman yang kuat, yang mantap, yang kukuh. Jadi tuan-tuan dan puan, kita itulah lebih kurang pada malam ini nak bercerita tentang kehidupan kita ni perlu kita tingkat, perlu kita tambah dari masa ke semasa supaya kita tidak rugi, tidak menyesal. La ya laitani kuntu turaba. Orang kalau dah begini, ya Allah ada seksanya, ada hukum banyaknya cakitan, kalau baik aku jadi tanah, ya Allah, baru susah di akhirat. Tak boleh tuan-tuan. Dalam surah Kahfi apa dia sebut? Mawdi al-kitab fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Diletaknya kitab ni, amalan ni diletak di depan kita di pada masyar, masing-masing musyfiqin, cemas, takut, bimbang. Mahazal kitab, kata dia. Kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni? Jaditan, buku jaditan apa? Kau kecil pun ada, besar jarum pun ada, besar batu saudak apa nama? Apa ada besar. Kalau macam ni teruk aku. Takut, cemas, bimbang. Tapi di pada masa tuan-tuan. Jadi kita jadikanlah masa hidup kita ini lagi ini sihat, muda, isilah dengan amal-amal yang baik supaya kita dapat meningkatkan dari masa ke semasa tuan-tuan. Sebab tempohnya tak lama. Rasulullah pegang bahu Ibnu Umar. Di mana dia tanya Ibnu Umar, kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, kun fid dunya ka'annaka ghariban au abiru sabila. Sebut pendeknya dunia. Jadikanlah kamu hidup di dunia ini sebagai seorang asing. Orang asing datang ke Malaysia. Apa nama? Orang daripada mana? Switzerland datang buat kajian. Dia tak duduk sini. Dia akan balik ke sana. Maknanya sekejap ya. Atau abiru sabila, orang musafir. Kita nak pergi ke Turki. Dulu Cik Amir kita pergi buat umrah. Dia pergi sekejap dah, 2 minggu ya. Lalu sekarang 10 hari kan. Tak lama. Itulah hidupnya sebenarnya. Seolah-olah kita macam singgah R&R sekejap, berehat, take rest, lepas tu go. Di dunia tu begitu. Take rest sekejap, 80 tahun, 70 tahun, go, pergi. Pergi tu, kalau kita di dunia tak apa, hanya pergi ke akhirat. Pergi itu pergi dengan amalan. Apakah amalan yang baik atau amalan yang tidak baik? Itu yang kita nak, pergi membawa sain kebahagiaan yang ada yang baik tuan-tuan. Jadi kena tambahkanlah buatlah kita amal-amal, kita azamkanlah tahun ini tuan-tuan. Kita berazam, orang kata buat resolusi lah kita. Jangan azam nak kurus badan. Azam saya nak tahun 2020 ni saya nak jogging 2 km, tak jadi tuan. Tuan kena buat azam lain sikit lah. Azam yang boleh mendekatkan dengan Allah Ta'ala. Aku nak azam, puasa 3 hari sebulan. Begitu. Aku nak azam, solat jemaah tak nak tinggal. Kena azam itu kena letak dekat sikit dengan Allah Ta'ala. Nak azam nak jadi anak soleh, begitu. Saya azamnya tahun depan ni insyaAllah kot, daripada 70 akan jadi 75 kilo kot. Begitu. Itu bersifat tak ada membawa kita kepada membawa penambahan amalan. Tidak bersifat rohani lah. Kita ubahlah tuan-tuan. Azam kita orang surau ni, azam kita nak, aku nak berazam lah 2 rakaat sebelum subuh aku wajib diriku. Kita bumbang awal. Awal pun kita cuba tuan-tuan. Sebelum orang
qomat, kita sembahyang sunat tuan-tuan. Begitu kita azam tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam hadis-hadis disebut apa nama, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabila wa udda nafsaka min ahli kubur. Itu yang disambung. Jadilah engkau di dunia itu seakan-akan kamu musafir atau orang asing. Berkata Nabi, wa udda, persiapkanlah diri kamu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Tuan-tuan, masuk Isya kan. Wa udda nafsaka min ahli kubur. Kita kena baik kita kena jadi ahli kubur juga tuan. Jangan rasa aku ni muda saja. Jangan rasa tua. Anytime. Tuan Haji, Tuan Haji berapa Haji? Tuan Haji kita? Kan? Nampak sihat. Setiap kali jumpa sihat. Sihat. Jumpa di surah tu bagus tu, alhamdulillah. Tak jumpa tempat jogging ke, tak jumpa di mana kedai kopi ke. Alhamdulillah sihat Haji. Gunakanlah masa, insya-Allah. Allah bagi kita umur panjang tu untuk kita peluang kepada kita. Dia wa'udda nafsaka min ahli kubur. Persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Itulah tuan-tuan, sebagai renungan pada malam ini. Kita hidup kita ni sementara singkat, kita manfaatkanlah, ambillah peluang kehidupan ini untuk mengisi pembangunan di dunia, pada masa sama mengisi untuk kita hidup senang di akhirat, pahala, buat kebajikan, macam-macam isu tu kita boleh buat. Jadi buatlah azam yang baik, tolong orang, bantu orang COVID, PKP, kita hidupkan makanan kita bagi sekampet beras dan seumpamanya tuan-tuan dan puan. Jadi marilah kita jadikan azam kita tahun ini, kita teruskanlah belajar tuan. Ilmu ni mesti cari tuan. Dan yang kedua, kena beramal lah. Jadi saya nak share tuan-tuan dalam 5 minit ini amalannya mudah ya tuan-tuan. Amalan kita dengan Allah Ta'ala-nya, kita ambil kita orang awam lah. Pertama, kita azam untuk meneruskan solat Jumaat. Cukuplah tuan-tuan, insya-Allah akan ada perubahan dalam hidup kita, keluarga kita. Kalau tak boleh tak sempat sangat, kita Jumaatlah dengan isteri anak kita. Yang kedua, saya nak syorkan juga, dah pernah disyur di sini, solat rawatib 12 rakaat. Kalau boleh jangan tinggal. Rawatib 12 rakaat ni kita buat akan dibina surga, baitan, istana dalam surga. Saya ambil 12 dululah. Kalau boleh buat banyak, alhamdulillah. Minimumnya 12 rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat Allahumma 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. InsyaAllah tuan-tuan. Buatlah selepas maghrib, jangan dah cepat naik ke atas lift. Ada tak buat, jangan cepat. Sayang tuan-tuan tak buat selepas maghrib. Saya tengok kawan-kawan, kita dah belajar banyak dah, ustaz-ustaz dah ramai dah, tapi tak buat tuan-tuan. Kena buat. Sebab nilai hidup kita ni, ilmu itu nilainya bila kita beramal. Pokok itu nilainya walaupun kita bubuh baja organik pun, pokok durian baja organik tak bubuh 10 tahun tak bubuh. Orang dia pergi Mekah dah dapat pokok durian. Tapi kita jaga juga, tak boleh, kena beramal tuan-tuan. Itu saya fikir begitulah. Lepas tu disiplin dirilah. Lepas sembahyang tu kalau tak ada zikir sekejap, subhanallah, alhamdulillah, baca yang bersih. Lepas tu sembahyang sunat. Dah ada hal, tak apalah. Ada hantar anak sekolah tu, macam subuh kan, kalau boleh tak salah cepat-cepat dengar la ilaha illallah wa la syarikalah tu 10 kali, barulah boleh gerak kaki duduk kita tu. Itu ada hadisnya lah tuan. Jadi kita kena azam lah sikit-sikit, mendekatkan dengan amal-amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin tuan-tuan ni lah, kalau fikir rumah saya ni nak kena puasa lah tuan-tuan. Puasa ni Nabi sebut 3 hari dalam sebulan ya. Minimumnya 3 days emas kalau kita boleh pilih. Minggu ni hari, minggu lepas hari, cukup. Kalau boleh buat 3 hari sebulan, bulan ayam, bulan putih lagi baik. Saya sebut minimum. We tried our best, try 3 days puasa. InsyaAllah akan ada sedikit banyak perubahan lagi. Minimum saya sebut. Selawat Nabi ke, 1 pagi 1 petang ke, zikir. Kena ada zikir-zikir khas. Saya tu beruntung di surau saya di Masjid Syakiri. Lepas maghrib dapat tahlil 100. Tahlil tidak tahlil laju. Kita ambil tahlil
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada biar satu sebab sekarang semua automatik kan. Ayah kita dulu bawa kereta dia biar satu biar dua. Mula-mula tu la ilaha illallah. Lepas tu dekat ada 10 la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha laju tu dia suruh siap nasi cepat-cepat. Angkat kari tu. Sebenarnya tak ada pahala sangatlah kita. Gitu. Tuan-tuan buatlah disiplin semuanya. InsyaAllah tuan-tuan. Lepas tu dengan pengawal lain ni kena kasih sayang, kena buat amal-amal yang beri manfaat lah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Allah Ta'ala, Nabi sebut orang yang baik itu orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan ada kita jadi liability, kita menjadi asset kepada masyarakat di taman, di paman semua. Itulah tuan-tuan dan puan. Yang pentingnya kita buatlah sikit sebanyak. Yang pentingnya kita buat istiqamah. Walaupun sikit, 100 kali sehari pun tak apalah. Tasbih Subhanallah, 100 kali sehari. Ataupun selawat Allah Masallah 100 kali sehari. Tapi hari-hari tuan-tuan, jangan bermusim. We try our best, disiplin 100 kali. Begitu. Kalau 10 dan cukup sekarang dah tangkap tingkat. Dah umur macam saya ni, kenalah 500 per 1000 dah. Dah lagi dekat dah. Masa pun tak banyak dah. Tuan-tuan banyak tip, banyak balik buat bersorak apa semua. Jadi jadilah itu tuan-tuan. Seperti saya cakap pada malam ini, kita jadikanlah supaya jangan kita pergi ke akhirat kita jadi muflis tuan-tuan. Ini saya sayang sangatlah nak sebut. Jangan jadi kita bawa pergi akhirat kita menjadi muflis tuan-tuan. Itu saja. Kita buatlah amalan baik di dunia ini tapi jangan menjadi orang muflis. Kata Nabi, orang muflis itu saya ambil contoh mudahnya di sini. Nabi daripada Abu Hurairah, Nabi bertanya Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah orang muflis, bankrupt? Sahabat menjawab, orang muflis di kalangan kami ialah seorang yang tidak memiliki dirham, wang atau fulus, money. Lalu Nabi bersabda, sebenarnya orang muflis dari kalangan umatku, kata Nabi, daripada kita lah, ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala semayang, pahala zakat, pergi haji tidak, umrah dia tak tahu baru ni bawa balik kan. Tapi bawa pahala sampai di sana. Tetapi dahulunya, tapi dia masa di dunia, masa dia ada di dunia, dia ada puasa, dia hebat ni, dia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpah darah si fulan, pernah memukul si fulan. Itu perangai dia. Walaupun dia bawa puasa, dia bawa haji, tapi dia tak tinggal tu ambil duit orang, ambil rasuah ke, salah guna duit orang, tak amanah, maki orang, apa nama itu, tuduh orang tu macam-macam mana, menumpah darah berlaku. Maka akan diberikan kepada orang yang teranyaya itu dari pahala dia, pahala haji, pahala umrah yang dia pergi setiap tahun ni, diberi kepada orang yang dia hina, orang yang dia caci tadi. Sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, belum dapat dibayar semuanya, maka akan diambil. Jadi habis-habis dosa dah habis, pahala dah beri pada habis, dia tak ada dah dosa dia, tak ada dah pahala dia, ambil dosa orang dia yang bubuh tadi. Muflis lah dia tuan-tuan. Jadi saya nak cadang tuan-tuan, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teranyaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dilempar ke dalam api neraka tuan-tuan dan puan. Itulah summa turiha finnar. Itulah pesanan saya, pesanan hadis Nabi, supaya kita jadikan tahun ini janganlah kita ada akhlak-akhlak seperti itu yang boleh membuat jadi kita pergi ke akhirat dah ada amalan baik tapi kita jadi muflis. Itu saja tuan-tuan. Mungkin lebih masa 10 minit, saya mohon maaf kalau ada apa-apa perbincangan. Ada soalan? Tak ada lah. Kita Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arzuqna wara'ina wara'an wa layyina. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki menjadi orang yang warah dan lembut, ya Allah. Ya Allah, ya kami, ja'alna minal mu'minina haqqa, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang yang benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal najihin al-faizin, jadikanlah kami golongan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Tambahkanlah ilmu yang berguna kepada kami ya Allah, tambahlah ilmu yang berguna kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.